Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Firman Allah subhanahu wa ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran wa amami nuran wa khalfi nuran waj'al li nuran. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayah ibu, para asatizah, rekan-rekan, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita terus mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sehingga hari ini Allah Subhanahu wa taala terus meletakkan kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sahaja Allah Subhanahu wa taala memilih kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malahan Allah ringankan pada tubuh badan kita untuk melakukan amal ibadah. Bukan sahaja Allah Subhanahu wa taala ringankan kita untuk melakukan amal ibadah, namun Allah Subhanahu wa taala terus membuka peluang dan memberi ruang kepada kita untuk istiqamah. Maka ayat ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengambil iktibar dari surah yang dibacakan oleh imam tadi, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, di mana dalam surah Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala menyebut wahai orang yang mempunyai jiwa yang tenang.
kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau reda kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala reda kepada kamu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut pada uli jannati, masuklah kamu di dalam syurga. Dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri, dengan apa yang kita istiqamah dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memilih kita wad'uli jannati, supaya Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita meneruskan di dalam pengajian kitab Al-Hikam Syarah Syekh Abdul Malik bin Abdullah Tuk Pulau Manis. InsyaAllah seperti mana sebelum kita memulakan kitab, sama-sama kita berselawat dengan selawat tafrijiyah. Sama-sama kita berselawat. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil rawaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
Kita masuk dalam hikmah yang ke-10 muka surat 19. Di mana hikmah yang ke-10 ini merupakan kesinambungan daripada hikmah-hikmah yang lain dan boleh dikatakan sebagai satu kesimpulan. Hikmah yang pertama hingga hikmah yang ke-9. Di mana hikmah yang ke-10 ini boleh dikatakan sebagai kesimpulan dari hikmah yang pertama hingga hikmah yang ke-9. Ibnu Athaillah Al-Iskandari menyebutkan di dalam hikmah yang ke-10, al-amalu suwarun qa'imatun wa arwahuha. Al-amalu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril al-ikhlasi fiha. Al-amalu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril al-ikhlasi fiha. Iaitu yang bermaksud amalan-amalan itu merupakan amalan perbuatan itu adalah laksana tubuh yang berdiri tegak, qa'imah. Sedangkan rohnya adalah rahsia ikhlas yang terdapat di dalam amal perbuatan itu. Kalau kita lihat di dalam hikmah ini ada 3 perkataan yang dibincangkan oleh para ulama yang menjadi tunggak kepada hikmah, iaitu arwah yang disebut dalam perkataan wa arwahuha, iaitu yang bermaksud kepada rahsia yang wujud pada setiap kehidupan, ar-ruh. Kemudian disebut juga sirri, wujudu sirri, maka pada kasarnya bermaksud rahsia yang nak mengkhabarkan pada suatu rahsia yang wujud, iaitu yang wujud daripada amal, iaitu rahsia yang dikenal sebagai rahsia keikhlasan yang timbul daripada jiwa manusia tersebut, hasil daripada kebenaran dan kekuatan dan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya al-ikhlas. Inilah tunggak kepada hikmah ini, inilah perkataan tunggak kepada hikmah ini, iaitu yang bermaksud ikhlas. Kita akan bincang panjang dalam hikmah ini, iaitu mengenai perkara yang disebutkan ikhlas. Kalau kita lihat daripada hikmah-hikmah yang lepas, maka semua hikmah yang pertama hingga yang ke-9 ini dia nak membawa kepada tujuan kepada hikmah yang ke-10 ini, iaitu untuk manusia hamba Allah Subhanahu wa taala nak mencapai peringkat yang ini, iaitu al-ikhlas. Namun ikhlas ini dia merupakan peringkat permulaan manusia untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. 1 hingga 9 ni sebenarnya dia nak bawa manusia untuk satu perjalanan awal manusia untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Itu sebab al-amalu suwarun qa'imatun. Amalan-amalan itu merupakan satu benda yang zahir. Amal perbuatan kita ni zahir je semua. Solat kita zahir, puasa kita zahir, zakat kita zahir, semua zahir. Kalau orang tak faham ni, itu sebab kalau ikut kuliah jangan keluar tengah-tengah kuliah. Bahaya. Orang tak faham dia kata mana solat, puasa, sunat, sedekah ni semua zahir. Maka apa yang batin dia? Batin dia ikhlas. Jadi ikhlas je lah, tak payah solat. Disebut oleh pengarang, dia kata apa? Surat sebelah tu.
menyerupakan Syekh Ibn Athaillah menyerupakan amal perbuatan itu seperti rupa tubuh yang tegap kerana amal tersebut nampak pada zahirnya, yang mana ia terikat pada anggota badan dan anggota badan itu pula terikat dengan rupa yang berdiri tegak. Sedang rahsia sir hayatnya itu adalah wujud rahsia sir roh. Orang yang mencapai peringkat ini akan melihat Rohul Kudus, iaitu roh yang suci dan kekasih Allah Subhanahu wa taala, itu iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu amal hanya boleh hidup apabila orang melaksanakan itu dengan ikhlas. Sebaliknya, jika orang yang beramal itu tidak ikhlas, maka samalah seperti jasad tanpa roh. Itu sebab para ulama menyebutkan bahawa sesungguhnya ikhlas ini satu benda yang sangat halus, satu sifat yang sangat halus, sehingga kan disebut para ulama, dia kata apa, orang yang ikhlas pada amalan ialah yang tidak diketahui oleh malaikat untuk mencatat amalannya. Orang ni bila mana dia ikhlas dalam amalan dia sehingga malaikat pun tak tahu nak catat amalan dia. Dan amalan dia tahu, amalan dia itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga kan malaikat pun tak mampu nak catat ikhlasnya amalan. Itu sebab manusia ni bila mana dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia lagi hebat dari malaikat. Sebab malaikat tak ada nafsu nak dilawan. Namun manusia ni ada nafsu. Ada nafsu yang perlu dididik dan dikekang. Dan bukan saja malaikat tak mampu untuk mencatat amalannya, tetapi sehinggakan amalan tadi tidak diketahui oleh musuh untuk merosakkannya. Sehinggakan syaitan pun tak tahu jalan mana nak rosakkan dia punya amalan. Ikhlasnya seseorang. Syaitan pun tak tahu nak rosak amalan dia tu, syaitan tak tahu nak masuk macam mana nak bagi dia rosak. Itu bila mana manusia dia capai tahap ikhlas. Nanti kita akan bincang ni antara tahap-tahap ikhlas. Dan disebut oleh para ulama juga, dia kata apa, sesungguhnya jiwa yang ujub akan berasa letih. Bila mana dia manusia ni dia tak ikhlas, maka jiwa dia akan datang dengan jiwa-jiwa yang kotor. Maka jiwa yang kotor ni dia akan rasa letih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tak mampu nak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia letih. Sebelum dia buat amal pun dia letih dah. Nak baca Quran, sebelum nak tengok Quran tu pun dia rasa letih dah. Ni dah terlanjur sebut pasal Quran. Saya nak bagi tips supaya mudah baca Quran. Kita ni kadang-kadang susah sangat nak baca Quran. Sebab apa? Bila saya lihat rupanya ada satu benda, macam-macam lah, dia macam-macam perkara, tapi ini satu perkara yang saya nampak sebenarnya antara kekangan. Sebab apa orang susah nak baca Quran? Sebab Quran ni, kalau tengok tradisi orang Melayu ni, dia suka letak tinggi. Lepas baca Quran dia letak atas robok. Kalau dulu saya kampung dia panggil robok, atas robok. Tinggi. Jadi bila nak ambil Quran tu tinggi, dia malas nak ambil. Jadi apa yang saya lihat, letaklah Quran tu di mana-mana. Kalau boleh kita ada banyak Quran. Dekat dashboard kereta ada Quran. Dekat atas meja makan ada Quran. Atas sofa, tepi coffee table ada Quran. Letaklah di mana-mana Quran. Kemudian beli satu Quran kecil, letak dalam poket. Boleh letak dalam poket. Quran besar, Quran kecil, Quran sedang, semua ada. Letak di mana-mana. Biar mana tempat kita ada Quran. Jadi kita akan, bila kita tengok Quran, takkan tak nak baca Quran. Kurang-kurang kita baca satu ayat, 2 ayat, 3 ayat, satu muka. Letaklah di mana-mana. Sebab saya tengok sendiri, alhamdulillah saya sendiri buatlah.
Bila saya buat tu, bila mana-mana tu ada Quran, dalam poket ada Quran, dekat dashboard kereta ada Quran, dekat dalam pejabat ada Quran, dekat atas meja makan ada Quran, mana-mana ada Quran, automatik kita akan capai dan kita akan baca. Sebab apa? Cuba tengok telefon. Sebab apa kita suka tengok telefon? Sebab telefon duduk di tangan, nama dia handphone. Lah ni kita sebut hand Quran. Kita kena amalkan jadi hand Quran. Sebab handphone. Jadi itu sebab asyik-asyik tengok telefon. Bila beri salam je, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, terus capai handphone. Saya tengok ramai ni. Saya tak tahu lah kat sini, wallahualam saya tak tahu. Tapi kalau saya solat dekat masjid kat sebuah tempat ni, Allahu Akbar. Letih lah saya tengok sawan handphone. Kalau kat sini istilah dia sawan handphone. Dah kena sawan handphone. Sawan. Sawan tu lebih kurang gila. Minta maaf. Apa tanya? Beri salam je telefon dulu. Saya tak tahu apa benda yang penting sangat telefon tu. Kadang-kadang tak ada apa pun dia tengok, dia scroll je. Tak ada apa pun dia tengok. Lepas tu letak balik. Allahu Akbar. Padahal afdal lepas salam itu istighfar. Tak telefon dulu. Allah. Letih. Ingatkan budak-budak je sawan handphone. Orang tua pun sawan handphone juga. Tak tahulah kalau kena punch card setiap masa. Tahu punch card setiap masa? Kena report kat isteri. Wallahualam. Kan kena report kat isteri, kena buat apa? Ni abang baru lupa bagi salam, ni abang nak baca doa, ni abang nak keluar masjid. Oh, berat lagu tu. Jadi jauhlah diri kita daripada penyakit sawan handphone. Jadi letakkan kita sawan Al-Quran, tak apa. Kita gila nak baca Al-Quran, alhamdulillah. Jadi cara dia, letaklah Al-Quran di mana-mana, tak kisahlah belilah Al-Quran kecil, besar, sedang dan sebagainya, letak. InsyaAllah kita akan jadi orang yang suka baca Quran sebab kita nampak Quran tu ada di mana-mana, automatik kita akan capai dan kita akan baca walaupun sedikit. Disebut oleh pengarang di dalam kitab, dia kata apa? Rahsia ikhlas itu ialah bersungguh-sungguh membaiki keikhlasan. Rahsia ikhlas itu yang disebut sebagai wa arwahuha wujudu sirril al-ikhlasi, itu ialah bila mana manusia itu sungguh-sungguh membaiki keikhlasan. Berarti keikhlasan ini dia kena ada enhancement. Bahasa Mak Salih pula. Dia kena apa? Allah, bila cakap bahasa Mak Salih ni lupa pula bahasa Malaysia. Penambahbaikan. Penambahbaikan pun tak tepat juga enhancement ni. Penambah kehebatan lah. Lebih kurang begitulah. Tak kisahlah kalau bahasa Malaysia salah. Okey. Maknanya dia kena penambahbaikan lagi. Bahawa ikhlas ini dia ada tahap-tahap dia, dan tahap ikhlas ini dia kena ada sentiasa penambahbaikan. Itu sebab al-amalu suwarun qa'imatun, disebutkan bahawa segala apa yang kita buat ni, kita punya puasa, zakat, haji kita ni, itu semua dia zahir je. Dia zahir. Tetapi ibarat tubuh manusia, di mana disebut oleh para ulama, dia kata apa? Ibarat seseorang tadi menghadiahkan seorang gadis yang cantik, yang jelita, yang dihadiahkan kepada sultan, dalam keadaan gadis tadi tidak lagi bernyawa. Gadis yang tidak bernyawa tetapi cantik, jelita, dihadiahkan kepada sultan. Maka apa yang mampu dilakukan oleh sultan? Gadis hanya terbujur kaku, tidak mampu untuk berkata-kata dan tidak mampu untuk perbuat apa-apa. Dihadiahkan kepada sultan, apa yang sultan boleh buat? Sultan hanya boleh merenung dan melihat. Gadis tidak mampu tersenyum dan sultan tidak boleh membalas. Dan hal ini hanya akan mengundang kemarahan sultan. Sebab apa? Sebab bila mana sultan tadi dia menyimpan gadis ini,
dia hanya akan mendatangkan bau busuk dan jijik kepada sultan walaupun cantik. Itulah ibarat amalan kita. Amalan kita ini dia zahir. Mungkin dia cantik dengan tahajud, dia cantik dengan tasbih, dia cantik dengan zikir-zikir, dia cantik dengan selawat. Cantik. Tapi cantiknya amalan ini dia tetap zahir. Maka zahir pada amalan ini, jasad amalan ini dia kena ada isi dia supaya dia hidup. Zahir amalan ini dia perlu diisi supaya dia bernyawa. Kita tak nak amalan kita ini ibaratkan Allah sebut wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Habis hilang. Itu sebab kalau kita lihat Ibnu Ajibah meletakkan bahawa ikhlas ini dia ada 3 bahagian. Ikhlas ini dia ada 3 bahagian. Di mana Ibnu Ajibah pertama dia sebut bahawa bahagian yang pertama ataupun makam yang pertama iaitu ikhlas al-awam. Ikhlas al-awam ataupun ikhlas makam awam, orang awam. Yang kedua al-khawas. Dan yang ketiga khawasul khawas. Al-awam, ikhlas orang awam. Ikhlas al-khawas, tingkatan yang kedua. Kemudian khawasul khawas, tingkatan yang ketiga. Al-awam, al-khawas, khawasul khawas. Al-awam ni kira ground floor lah. Ground floor pun tidak-tidaknya masuk juga dalam bangunan. Taklah duduk 2 bangunan. Korang-korang duduk dah dekat resepsionis tu kan? Adalah. Bolehlah duduk kat sofa resepsionis. Adalah ground floor. Walaupun tak boleh masuk bilik. Sebab bilik apa tu first floor. Tingkat yang seterusnya. Tak boleh masuk bilik hotel lagi tapi duduk dalam resepsionis. Okeylah. Kan semua korang dapat juga aircon tu. Apa dia al-awam? Apa dia ikhlas al-awam? Dan ikhlas al-awam ini setiap orang mesti ada. Sebab kalau kita tak ada, amalan kita seperti mana yang disebut tadi. Tak ada nilai di sisi Allah. Berarti setiap kerja buat kita, setiap ibadah kita mesti ada ikhlas ini, iaitu ikhlas al-awam. Apa dia ikhlas al-awam? Iaitu orang yang melakukan ibadah untuk mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dan pada masa yang sama dia berkeinginan kepada dunia dan berkeinginan kepada akhirat. Itu ikhlas al-awam. Ikhlas orang awam. Tapi kita kena ada benda ni. Kalau tak ada kita rugi. Sebab ikhlas kita tadi, ikhlas apa tu ibadah kita tadi tak ada nilai di sisi Allah. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Ibarat debu yang banyak tetapi bila ditiupkan angin tidak berbekas. Tak ada. Banyak amalan tu banyak tapi ibarat debu. Bila Allah tiupkan angin dia tak ada apa-apa. Dalam pinggan tu kosong. Kata Najwa Latif apa? Kosong. Itu Najwa Latif ha. Mana satu Najwa Latif saya tak tahu. Saya tahu itu lagu Najwa Latif. Ikhlas al-awam dia melakukan ibadah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dan pada masa yang sama berkeinginan kepada dunia dan berkeinginan kepada akhirat. Kita puasa, kita zakat, kita haji, kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita zikir
hanya semata-mata hati kita hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana yang lain. Bukan kerana nak tunjuk-tunjuk, bukan kerana nak riak, bukan kerana paksaan, semuanya atas rela hati kita. Kita seronok dan atas rasa kasih sayang kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada masa yang sama juga kita ingin juga Allah beri kita atas puasa kita, atas solat kita, Allah beri kita kebaikan pada dunia. Allah beri kita kesesaan kehidupan. Allah beri kita harta rezeki limpah ruah. Dan pada masa yang sama juga kita nak juga ya Allah supaya jauhkan juga kita daripada siksaan neraka. Kita nak juga Allah masukkan kita ke syurga. Kita nak dengan amalan kita tadi Allah beri kita pahala. Kita nak juga dengan amalan kita tadi Allah jauhkan kita daripada neraka. Ini ikhlas al-awam, orang awam. Ikhlas kita lah, saya lah. Tuan-tuan saya tak tahu, saya. Ikhlas kita. Ikhlas kita. Ikhlas saya. Itulah ikhlas al-awam. Jadi ini tingkat yang paling bawah. Kita kena beribadat setidak-tidaknya dengan ikhlas ini. Kalau tidak, amalan kita tadi ditolak tepi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini ikhlas yang paling rendah. Kemudian disebut Ibn Ajibah, dia kata apa? Ikhlas yang kedua iaitu ikhlas al-khawas. Apa dia ikhlas al-khawas? Orang yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata untuk mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada masa yang sama dia juga berkeinginan kepada akhirat. Dia buat semua amal kebaikan, dia bertahajud, dia menghidupkan malam, berqiyamul lail, semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, sayang dan kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada masa yang sama dia ingin Allah Subhanahu Wa Taala redha kepada dia, iaitu redha akhirat. Tak kisah, dia tak kisah Allah tak beri pasal dunia, dia tak kisah dah pasal Allah beri ke tidak harta, rezeki, dia tak kisah. Yang penting bagi dia, dengan ibadat dia tadi, Allah SWT redha dia untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang penting, al-khawas. Dia tak nak tengok dunia, dia tak nak nampak dah dunia. Apa yang dia nampak, ibadah dia tadi, dia selamat akhirat. Itu al-khawas. Tingkat baru, tingkat yang kedua. Kalau tingkat yang ketiga ni macam mana pula ni? Kan? Nak akhirat baru duduk tingkat kedua. Padahal Ibn Ajibah kata ada 3. Khawasul khawas. Apa dia khawasul khawas? Iaitu hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang hanya untuk mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang dia sedar dia itu hamba, Allah itu Tuhan. Full stop. Dia tak fikir dah pasal dunia, dia tak fikir dah pasal akhirat. Dia beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala hanya untuk mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang dia tahu dia itu hamba, Allah itu Tuhan. Allahu Akbar. Kita ni kalau tak ada duit dalam saku cuba dalam poket kita sekarang ni, tak ada walaupun RM10. Dalam poket kita, dalam wallet kita, dalam handbag kita sekarang ni tak ada RM10. RM10 pun tak ada. Dalam kad bank pun tak ada. Kad bank tu RM10 pun tak ada. Agak-agak apa kita rasa sekarang ni? Rasa apa ni? Rasa gelisah lah. Rasa gelisah kita. Sekarang, mana nak cari duit ni? Siapa nak pinjam ni? Kita mikir tu. Kita pusing fikir. Siapa nak pinjam, mana nak cari duit? Kita tu mikir tu.
Allahu akbar. Tapi orang yang ikhlas, dia tak ada fikir dah. Hidup dia tak ada dah bab dunia, hidup dia tak ada dah bab akhirat. Bab akhirat pun tak ada. Dia tak fikir dah pasal Allah nak, dia tak fikir dah atas amal ibadat dia ni Allah masukkan dia ke syurga ke neraka, dia tak fikir. Itu bukan urusan dia. Bagi dia urusan neraka dan syurga bukan urusan dia. Urusan neraka dan syurga adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah atas ilmu dan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan dia adalah untuk beribadah dan menunjukkan kasih sayang dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada lain, tiada bukan, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun akhirat, adapun syurga dan neraka itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala dan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak mempertikaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hanya melunaskan hak dia sebagai seorang hamba. Allahu akbar. Macam mana kita ni? Kita kena pergi al-awam dululah. Pergi dulu al-awam. Jangan melompat. Naik tangga jangan melompat. Daripada tangga yang ke paling bawah nak melompat tangga yang kelima. Kalau berjaya tak apa. Tapi kalau jatuh sakit. Kalau jatuh tangga daripada yang pertama, kita melompat tiba-tiba tak sampai kaki kita pada tangga yang pertama, yang kelima tu, terpelecuk, push. Sakit, silap-silap patah kita. Jadi naik tangga satu-satu. Biar naik tangga satu-satu selamat, insya-Allah. Selamat dan insya-Allah sampai. Tapi kena istiqamahlah naik tangga tu, naik satu. Lepas tu tarik nafas, naik satu lagi. Tarik nafas lagi, naik satu lagi. Yang penting istiqamahlah. Istiqamah, insya-Allah. Allahu akbar. Kemudian disebut juga oleh Syekh Abu Talib Al-Makki. Dalam kitab tu dia sebut itu perbahasan mengenai Syekh Abu Talib Al-Makki. Iaitu dia kata apa? Juga pembahagian ikhlas itu ada 3 bahagian, iaitu ikhlasul mukhlisin. Ikhlas orang yang ahli ikhlas, mukhlisin. Kemudian ikhlasul muhibbin. Kemudian ikhlasul muwahhidin. Di mana disebut oleh Syekh Abu Talib Al-Maliki, ikhlas tu juga ada 3, ikhlasul mukhlisin, ikhlasul muhibbin, ikhlasul muhiddin. Apa dia ikhlasul mukhlisin? Iaitu keikhlasan orang mukhlisin itu ialah keluarnya makhluk dalam mengerjakan amal. Ubah sikit daripada kitab tu. Daripada kitab dia tulis keikhlasan orang mukhlisin itu ialah keluarnya makhluk daripada keikhlasan orang yang mukhlisin itu ialah keluarnya makhluk dalam mengerjakan amal. Kemudian dia tulis itu kerana untuk menuju hak Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang makhluk yang pertama untuk melarikan diri daripada amal itu ialah nafsu. Sebab ni dia terjemahan daripada kitab Arab. Itu ikhlas orang mukhlis. Juga tingkat yang pertama. Berarti dia melakukan amal tadi, keikhlasan tadi atas masih lagi dengan dorongan nafsu. Dengan dorongan nafsu. Nak baca Quran dengan dorongan nafsu. Nak solat dengan dorongan nafsu. Dorongan nafsu ni jadi apa? Masa rajin-rajinlah. Masa dia malas, dia malas. Dia masih lagi perlukan dorongan nafsu. Dia nak sedekah. Masa dia rasa nak sedekah banyak, dia sedekah banyak. Masa dia nak sedekah sikit, masa dia rasa malas nak sedekah, dia tak bagi. Dia masih lagi perlu dorongan nafsu. Itu orang mukhlisin. Mukhlisin. Saya lah. Tuan-tuan saya tak tahu. Ini
peringkat awal, mukhlisi. Kita kena duduk dekat peringkat ni lah. Itu sebab saya sebut tadi. Nak basuh orang mukhlisi ni tadi, nak asuh ikhlas orang mukhlisi ni tadi, dia kena asuh dengan kerajinan. Kena asuh nafsu tu, didik nafsu tu rajin. Dia tak boleh nafsu tu rajin, malas rajin, malas rajin. Dia tak boleh gitu. Dia kena asuh nafsu tu rajin, lebih rajin. Dia kena asuh. Dia tak boleh rajin, malas. Dia tak boleh gitu. Allahu Akbar. Itu sebab saya sebut tadi kan, kalau asalnya kita nak asuh baca Quran tu tadi banyak kan. Kiri, kanan, depan, belakang semua ada Quran. Ini kita tidak. Kita ada satu Quran, itulah satu Quran. Jadi kadang-kadang Quran tu terlupa letak dalam drawer dashboard. Kadang-kadang terlupa letak atas almari, dalam almari. Bila terlupa tak baca. Allahu Akbar. Kemudian ikhlasul muhibbin. Apa maksud muhibbin? Antara maksud muhibbin ni pengasih agama. Ataupun orang yang dah rasa kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, muhibbin. Orang yang dah rasa kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang muhibbin ni dia dah naik satu tingkat. Dia buat sesuatu bukan dah lagi kerana dorongan nafsu. Tak. Dia buat tadi atas bila mana dia dah mampu istiqamah, maka dia buat tadi atas kesedaran dia sebagai seorang hamba. Dia punya amalan dia dah staggered. Dia dah dia rata je. Rajin tak, dia tak ada dia tak punya tu, dia stay dia. Ini orang muhibbin. Kita kena bersedia macam itulah. Allahu Akbar. Dan ikhlas yang paling tinggi yang diletakkan oleh Syekh Abdul Talib Al-Makki iaitu apa? Ikhlas Al-Muwahhidin. Ikhlas Al-Muwahhidin. Di mana orang yang mendapat ikhlas Al-Muwahhidin ini, dia tidak lagi melihat bahawa amalan tu datang daripada dia, tak ada dah. Amalan tu dia tak nampak dah datang daripada kekuatan dia, kehebatan dia, kesedaran dia, tak ada dah. Dia tak nampak dah amalan tu datang daripada ilmu dia, tak nampak. Sebab apa? Amalan tu dia datang daripada apa yang Allah SWT memang dah berikan kepada dia atas apa yang Allah SWT wujudkan pada diri dia. Maka dia bergerak sebagai seorang hamba, dia beramal kepada Allah SWT semata-mata untuk Allah SWT, seperti mana seorang pelakon yang berlakon mengikut pengarah yang daripada director. Tengok cerita Piramli kan? Apa tu director Ahmad Iswar dia sebab apa? Cakap. Betul. Apa dekat situ? Bila dia kata cakap, itu ikhlas apa tu? Kita dah bagi 3 bahagian ikhlas ni. Ni saya nak buat quiz ni. Kan nampak mengantuk, itu kita bagi quiz sikit. Dia kata manusia pun sebab cakap. Yang dia tanya, cakap apa? Mukhlisin ke, muhibbin ke, muwahhidin?
Dekat situ dia boleh jadi mukhlisin, dia boleh jadi muhibbin, tetapi dia lebih pada mukhlisin. Sebab dia tak stable. Dia tak stable dalam ikut arahan pengarah director, tuan director, dia tak stable. Tuan director ada kala dia ikut arahan tuan director, ada kala dia tak ikut. Sampai tuan director suruh buat, cakap. Sampai itu dia tak tahu nak cakap apa. Dia tak stable. Tetapi bila mana pelakon tadi dia stable, pengarah kata buat begini, dia buat begini. Pengarah kata menangis, dia pun menangis. Pengarah kata suka gelak, dia gelak. Pengarah kata lompat, dia lompat. Pengarah kata tidur, dia tidur. Itu muwahhidin. Sebab apa? Kita hidup atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, Allah campakkan kita ini, wa ma khalaqtul jins wal ins illa liya'budun. Hanya semata-mata kita ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena kerja buat kita semata-mata apa yang Allah arahkan kepada kita 100%. Maka kita ini sebenarnya pelakon yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas muka bumi. Kita kena buat apa yang Allah suruh. Mana Allah atur kita begini kan, ibarat apa puppet kan. Puppet ke apa lagi satu ni. Puppet wayang kulit. Wayang, kalau kat Kelantan wayang kulit. Maknanya kalau dia gerak sini, yang dia punya apa? Alah, saya tak tahu benda ni. Tok dalang dia punya ni apa tu? Layar apa dia? Patung dia tu kena gerak lah. Kalau kata tok dalang letak ke kanan, patung dia kena gerak ke kanan. Itulah kita. Tapi kita ni kadang-kadang Allah suruh gerak kanan, kita gerak kiri. Kita against Allah, kita lawan. Dalam keadaan tak sedar. Allah kata ikut syariat. Kita tak ikut syariat. Alah, nak bersandinglah sekali je dalam hidup. Kan sekali je engkau kahwin dalam hidup ni, bersandinglah. Minta maaf lah, minta maaf. Kita against Allah. Kita against. Allahu Akbar. Banyak dalam hidup ni kita against Allah. Dalam keadaan tak sedar. Dan kadang-kadang dalam keadaan sedar sebenarnya, tapi dalam keadaan kehendak nafsu tu lagi kuat daripada kehendak nafsu yang jahat tu lagi kuat daripada kehendak nafsu yang baik. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Bersanding salah ke? Tak salah. Siapa kata bersanding salah? Tak salah. Tapi bersanding dalam rumah hanya ahli keluarga je. Boleh? Silakan. Ahli keluarga yang mahram je. Okey, silakan. Sanding kan? Ni kan nak syawal ni kan. Ramai orang nak kahwin ni. Nak kahwinkan anak. Dia nak kahwin. Maka ikhlasul muwahhidin disebut oleh Syekh Abdul Talib Al-Makki, ikhlas yang paling tinggi di dalam klasifikasi yang diletakkan bahawa ikhlas yang paling tinggi ialah ikhlas muwahhidin. Iaitu makhluk yang melihat amalan tadi sebagai perbuatan dia dalam ketenangan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit dia tak lawan. Allah. Di mana berkata Syekh? Dia kata apa? Sahkanlah amalan kamu dengan ikhlas. Disebut dalam kitab tu. Sahkanlah amalanmu dengan ikhlas dan sahkanlah ikhlasmu dengan berlepas diri. Iaitu
la haula wala quwata illa billah. Sebab apa kita sebut la haula wala quwata illa billah? Sebab kita serah semua diri kita ni kepada Allah. Bukan hanya kita serah segala risiko kita kepada Allah. Risiko takut aksiden, risiko takut dicuri, risiko takut dihina. La haula wala quwata illa billah. Tetapi la haula wala quwata illa billah ni kita serah semua diri kita ini pada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan erti kata maksud kita serah semua kehidupan kita ini berpandukan Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada satu ayat, tak ada satu titik yang kita tolak. La haula wala quwata illa billah. Itu sebab para ulama menyebutkan bahawa sesungguhnya kita boleh dapat ikhlas ini yang pertama dengan kita sentiasa meneliti Al-Quran dan juga hadis. Cara kita mana nak dapat ikhlas? Kita kena sentiasa meneliti ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa Rasulullah sebut? Ini untuk orang lelaki ni. Kan senang jadi orang lelaki tau. Sebab Rasulullah sebut ni berat ni. Apa dia Rasulullah sebut pada orang lelaki? Pelajarilah surah Al-Ma'idah dan ajarilah wanita-wanita kamu dengan surah An-Nur. Orang lelaki. Rasulullah sebut tu dah hadis. Rasulullah sebut pada orang lelaki, wahai orang lelaki, pelajarilah surah Al-Ma'idah. Berarti pelajari itu bukan baca je, bukan tahu maksud je, kena belajar tafsir. Pelajarilah surah Al-Ma'idah bagi orang lelaki, dan orang lelaki juga dia bertanggungjawab untuk mengajarkan wanita-wanita kamu. Apa maksud wanita-wanita kamu? Isteri, ibu, adik-adik perempuan. Itu maksud wanita-wanita kamu. Isteri-isteri, ibu, adik-adik perempuan. Dengan apa? Dengan surah An-Nur. Bukan jadi orang lelaki ni. Walaupun dapat faraid itu lebih, tapi tanggungjawab pun lebih juga. Jadi ikhlas ini, yang pertama ulama beritahu bahawa ikhlas ini dia boleh dapat dengan kita meneliti ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan ikhlas, seperti mana ayat yang disebutkan tadi di dalam surah Al-Fat yang dibacakan oleh imam, ayat yang terakhir. Kemudian disebut juga yang kedua, iaitu dengan cara kita menyembunyikan amalan-amalan soleh. Itu sebab para ulama menyebutkan bahawa dalam menyembunyikan amalan soleh ini, seseorang tadi dia menyembunyikan amalan soleh seperti mana dia menyembunyikan kejahatan yang dia lakukan. Siapa daripada kita nak tunjuk buat jahat kat orang? Tak ada kan? Tak ada. Hatta kita tak nak tahu orang tahu pasal kejahatan kita. Jadi bagaimana kita menyembunyikan kejahatan kita, begitulah kita menyembunyikan amalan soleh. Bukan menyembunyi sampai tak buat. Buat kena buat paling banyak, paling hebat, tetapi kena sembunyi. Boleh tak ditunjukkan? Ada cara dia. Yang ketiga, jauhi daripada sifat tamak, ujub, riak tadi, dan pada masa yang sama putuskan daripada rantaian makhluk. Putuskan hati ni daripada rantaian makhluk.
Nak disuka, nak dipuji, nak disayangi, nak dihargai. Nak tanyalah ibu-ibu yang ada depan saya ni kan, contoh. Saya tanya. Ni bulan puasa, contohlah bulan puasa ni. Contoh kalau duduk di rumah lah. Kalau duduk di pondok ni saya tak pastilah masak ke tidak kan. Mungkin ada yang masak, ada yang tak masak. Mungkin kita buka puasa sini kita tak masak lah. Kalau duduk di rumah lah, cuba recall balik masa muda-muda dulu kan. Tengah-tengah masak ni, bila hidang makanan atas meja, suami angkat muka macam tu. Agak-agak apa perasaan kita? Pedih. Itu belum dia cakap, apa kau masak ni? Itulah ikhlas kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita masih lagi ada rasa pedih dalam kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita belum cukup ikhlas. Kita masih lagi rasa pedih dengan ujian Allah, kita masih lagi rasa pedih dengan musibah Allah, kita masih lagi pedih dengan apa nasihat-nasihat Allah Subhanahu Wa Taala daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih lagi ada rasa pedih, kita masih belum ikhlas di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Mana kedudukan kita ni? Allahu Akbar. Kemudian disebut para ulama yang keempat, antara cara jalan untuk dapat ikhlas, kena sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala masukkan nur cahaya ikhlas di dalam hati kita. Kena sentiasa berdoa. Dan yang kelima, hendaklah memilih kawan yang dapat memberi kita, menasihati kita dan sentiasa membawa kita kepada jalan keikhlasan. Kena pilih kawan yang boleh pandu kita untuk menuju jalan ikhlas. Dan seterusnya yang keenam, iaitu yang terakhir, kita hendaklah merasa diri kita ini hanya hamba Allah Subhanahu Wa Taala, yang hidup kita semuanya diatur atas ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita ni lebih, kita ni tak sedar diri. Allah atur begini dan begitu, tapi kita nak lain. Kita nak lain. Bila Allah berikan sesuatu, kita tak puas hati. Kita tak puas hati. Itu sebab rukun iman yang terakhir sekali, beriman kepada qada dan qadar. Sebab ramai orang tergelincir dengan qada dan qadar. Ramai orang tergelincir dengan qada dan qadar. Saya dapat satu panggilan telefon bulan lepas, hampir nak puasa. Ada seorang ayah telefon, dia beritahu sebelum ni anak dia belajar di Uniza Terengganu, anak perempuan. Anak ni memang sangat rapat dengan dia. Kemudian bila anak habis belajar, terus bekerja di sebuah firma di Johor. Minta maaf, sebuah firma di Seremban. Kemudian sentiasalah ber-WhatsApp, tanya khabar, telefon dan sebagainya.
Tapi disebabkan PKP baru ni 2 tahun, hampir 2 tahun, jadi dia tak jumpa. Kemudian bila dia jumpa, bila dia WhatsApp dengan anak dia ni, dia tahu anak dia duduk mana, dia pergi tanpa pengetahuan anak dia. Bila dia sampai dekat rumah anak dia tu, dia terkedu bila tengok anak dia dukung baby. Anak dia dukung baby. Anak ni daripada Uniza, bujang, kemudian habis belajar, kerja selalu WhatsApp apa semua, tak pernah sebut pasal nak kahwin apa semua. Tiba-tiba 2 tahun tengok dah dukung baby. Itu sebab akhirnya ayah ni sampai tak berlalu nak makan, macam-macam perasaan datang. Ayah ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu sebab rukun iman yang terakhir disebut beriman kepada qada dan qadar, berdamailah dengan takdir. Memang kalau kita duduk tempat kita tak, macam mana kita nak terima tu anak perempuan tiba-tiba bukan baby je. Saya tak nak cerita lanjutlah pasal isu perkahwinan apa semua tu. Tapi tiba-tiba dukung baby je. Luruh jantung ibu depan saya ni. Luruh jantung, betul? Luruh jantung. Tapi kalau kita letak bahawa kita ini hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita hidup apa yang atas ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita yakin setiap daun yang gugur di atas bumi, di kiri dan kanan dia terbang sama ada ke bawah, ke atas dan sebagainya, sehingga duduk di atas muka bumi, di mana tempat dia duduk di atas bumi itu semuanya ditentu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka begitulah hidup kita ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas apa takdir yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan kita atas ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita akan menerima bahawa kita bukan melihat permasalahan, kita bukan melihat musibah, tetapi kita melihat kita ini hamba Allah. Itu sebab di dalam ikhlas ini, ayah ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya suka bawa satu cerita di mana diceritakan bahawa ada seorang perempuan yang dia melihat seekor ular, apa tu? Yang dia sedang melihat tak ada. Dia lihat seekor ular yang terbakar, yang sedang duduk di dalam api, yang ingin terbakar, yang hampir terbakar di dalam api. Maka apabila seorang perempuan tadi dia melihat ular yang sedang duduk di dalam api, yang hampir sedang dibakar oleh api tadi, wanita tadi segera mengambil sebatang kayu lalu dikait ular tadi daripada api. Maka apabila ular tadi dapat dikait daripada api, ular tadi dia terus jatuh di atas kaki wanita tadi lalu mematuk kaki wanita. Lalu disebabkan rasa kesakitan, wanita tadi dia menggerakkan kaki, bukan dia tujuan nak tendang, dia gerakkan kaki tadi, lalu ular tadi tercampak semula ke dalam api. Bila wanita tadi dengan kesakitan digigit oleh ular dan dia nampak ular tadi masuk di dalam api, lalu dia mengambil kayu yang dia pegang tadi, dia kait semula ular tadi untuk dikeluarkan di dalam api. Lalu perbuatan wanita tadi ditanya oleh sahabat dia. Dia kata, wahai kawanku, kenapakah ketika engkau melihat ular tadi di dalam api lalu kau keluarkan, lalu kau dipatuk oleh ular, ular tadi dimasuk dalam api semula lalu kau keluarkan semula, kenapa wahai wanita? Maka disebut oleh wanita, dia kata apa? Dia kata, wahai sahabatku, sesungguhnya sifat kasih dan sayang itu adalah sifat fitrah aku sebagai manusia hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sifat mematuk itu adalah sifat bagi ular.
Mana mungkin aku nak menukarkan sifat kasih sayang tadi dengan sifat ular yang mematuk, yang mengganang, yang kasar. Maka itulah ikhlas. Kita balaslah dalam kehidupan, dalam bermuamalah antara manusia ni, kita juga perlu ikhlas. Tak kisahlah manusia buat apa kat kita. Tak kisahlah manusia caci apa kat kita. Tak kisahlah manusia apa sahaja yang dilakukan pada kita. Hatta kadang-kadang sampai benda-benda syirik dia buat kat kita, benda-benda sihir, benda-benda santau, benda-benda sebagainya. Tetapi balaslah dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah telah campakkan fitrah diri manusia hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah sebenarnya apa yang datang pada kita dalam bentuk apa saja musibah, baik sihir, kesakitan dan sebagainya, itu juga adalah atas ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan berlaku tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ayah ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasa cukup setakat itu dalam perbincangan kita dalam hikmah yang ke-10. Insya-Allah dalam kuliah akan datang kita masuk dalam dalam hikmah yang ke-11, iaitu di dalam memperkukuhkan apa yang dikatakan ikhlas. Wallahu a'lam. Kalau ada sebarang perbincangan dan persoalan. Agak-agak kita kalau kita kena patuk ular macam tu, kita ular tu dah masuk dalam api, kita selamat kan tak? Orang Melaka, kalau saya lah orang Melaka kan, haram aku tak selamat. Allahu Akbar, jauh kita punya ikhlas begini. Ya saya. Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Apakah ciri-ciri orang yang berdamai dengan takdir? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kewafatan anaknya, Rasulullah tetap menitiskan air mata kesedihan. Tetapi air mata kesedihan bukan bermaksud air mata penyesalan ataupun air mata kekecewaan. Bererti sedih itu boleh sebab itu fitrah. Tetapi jangan sampai sedih tadi menolak takdir Allah. Bererti berdamai dengan takdir ini, kita kena menerima semua yang apa yang terjadi pada kita itu, baik, buruk, suka, tak suka, duka, kecewa, semuanya itu datang dari Allah. Kita kena balikkan kepada Allah. Itu sebab bila mana berlaku musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, la haula wa la quwata illa billah. Semuanya kita balik kepada Allah SWT, dan kita ini makhluk, kita ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab disebut berdamai dengan takdir. Macam mana nak istiqamah kelas? Terima kasih yang bertanya. Soalan online kita iaitu bagaimana nak istiqamah? Bagaimana nak istiqamah ikhlas? Itu sebab dalam hikmah Ibnu Athaillah yang ke-10 ini disebut al-amalu suwarun qaimatun. Disebutkan dulu amal. Namun amal ni dia tidak boleh berdiri. Dia tidak mampu, dia tidak ada kekuatan.
dengan ikhlas. Tetapi ikhlas itu dia bergantung pada amal. Sebab amal dan ikhlas ni dia berkait. Mana mungkin boleh datang ikhlas tanpa amal? Orang ada roh sahaja, tapi tak ada jasad. Tak jadi juga. Bererti jasad dan roh ni dia perlu ada bergabung bersama. Maksudnya apa? Maksud ikhlas ni dia kena datang dengan amal. Dia kena amal yang selalu istiqamah. Istiqamah nak datang, bagaimana nak istiqamah dengan amal? Kena istiqamah. Bagaimana nak istiqamah dengan ikhlas? Kena istiqamah dengan amal. Kena istiqamah dengan amal. Kena istiqamah dengan amal. Buat. Kalau rasa tak ikhlas, buat lagi. Rasa tak ikhlas, buat lagi. Rasa tak ikhlas, buat lagi. Bila dah rasa ikhlas, tambah lagi. Sebab bila masa kita rasa tak ikhlas, sebenarnya kita dalam menuju jalan ikhlas. Tetapi bila mana kita rasa kita ni ikhlas, sebenarnya kita telah dimasuk oleh jarum syaitan supaya ikhlas kita tadi terganggu. Jadi itu sebab kena kuat, kena hebat, kena istiqamahkan amal, kemudian tingkatkan amal. Wallahu a'lam. Sebab kita ni dalam hidup sampai mati. Mati tu baru, lepas mati tu nanti baru kita tahu kita ni ikhlas tak ikhlas. Jadi dia tak ada istilah kita ikhlas. Nanti mati baru kita tahu kita ni ikhlas tak ikhlas. Wallahu a'lam. Ya. Boleh tanya. Okey, terima kasih yang bertanya. Ikhlas dah masuk dalam kita memberi sumbangan. Saya pernah sebut kan, ikhlas kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini atas nikmat yang Allah beri. Banyak nikmat yang Allah beri, banyak yang kita kena pulangkan balik pada Allah. Allah beri kita nikmat lapang, masa banyak, berarti kena banyak masa yang kita gunakan ibadah. Allah beri kita banyak rezeki, berarti kena banyak juga kita pulangkan dalam bentuk sedekah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada orang yang hebat pula, sebab ikhlas tadi ada tingkatan dia. Al-awam, al-khawas, hawasul khawas. Ada orang yang hebat, Allah beri dia RM5, dia balikkan kepada Allah RM5. Tapi ada orang yang lagi hebat, Allah beri RM5, dia balikkan kepada Allah dalam nilai RM10. Contoh, Allah beri dia dalam poket dia ada RM5. Dia sedekah dalam tabung masjid RM5, kemudian dia tukar baju, dia pergi masuk dalam tandas masjid, dia basuh tandas. Berarti Allah beri dia RM5, dia bagi pada Allah RM10. Dia sedekah RM5 RM yang dia ada, kemudian dia sedekahkan tenaga dia dalam bentuk cuci tandas. Ini orang yang lagi hebat. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada yang bertanya. Kesimpulan yang saya buat, kita telah mengaturkan diri kita dengan amalan-amalan yang tertentu dalam bentuk jadual, yang berjadual. Contoh, solat fardu di masjid, kita tak pernah miss. Kemudian malamnya kita berqiyamul lail dan bertahajud. Maka itulah amalan kita tiap-tiap hari. Tiba-tiba ada satu malam ataupun ada satu hari, mungkin disebab sibuk, sebab penat, sebab letih, kita tertinggal. Maka datang satu rasa
tak seronok. Datang rasa macam kecewa, sedih. Maka itulah rasa daripada jalan untuk menuju keseronokan dalam ibadah. Maka saya sebut tadi bahawa ikhlas ini dia datang daripada asuhan ibadah. Maka bila mana kita dapat dan rasa satu jalan ke asuhan kita untuk jalan mendekatkan diri kepada Allah, ketahuilah sesungguhnya nur ikhlas itu dia dah mula bercahaya. Tetapi kita kena gilap, kena kilatkan dia dengan istiqamah. Maknanya kena terus buat, kena terus buat. Itu sebab para ulama di dalam dia melakukan perkara-perkara sunat, bila mana dia tertinggal, dia akan qada. Dia qada solat sunat, dia qada, contoh dia tertinggal solat sunat duha, dia qada nanti solat sunat duha. Tak kisahlah dalam waktu zuhur ke, dalam waktu asar ke. Waktu asar tu salah, waktu zuhur. Waktu-waktu yang boleh dia qada. Itu antara amalan para ulama dia qada. Wallahu. Tapi insya-Allah niat kita istiqamah tu dah dapat dah, walaupun kita tertinggal. Tinggal bukan sengaja. Insya-Allah. Ya. Terima kasih kepada yang berkongsi. Sama lah tu, sebenarnya sama aja. Sebab ada orang ikhlas ni ibarat pedagang, kan? Dia jual sesuatu, mestilah dia nak untung. Tapi ada pedagang dia nak untung banyak. Ada pedagang dia nak untung tak apalah sekadarnya. Ada orang yang dia tak heran pun pasal dagangan dia. Apa yang dia bawa tu dia tak kira pasal untung. Yang penting dia bawa tu dia nak sedekah lebih. Dia nak sedekah. Jadi itu semua bergantung pada diri. Pada diri. Wallahu a'lam. Samalah tu apa yang disebut oleh Imam Asy-Syafi'i. Wallahu a'lam. Kita dah 2 minit. InsyaAllah saya rasa kita berhenti dulu setakat itu. Cuma minta maaf, saya minta izin kepada pihak pentadbir Zawiyah untuk saya buat pengumuman. Pertama, terima kasih atas sumbangan yang telah dibuat untuk berbuka puasa untuk anak-anak Mahat, di mana seperti mana yang sedia maklumlah, di Mahat kita memperuntukkan lebih kurang dalam RM840 untuk 300 orang pelajar berbuka puasa dan juga moreh. Berbuka puasa tu kita masak sekali dengan sahur sebenarnya. Berbuka puasa, moreh dan sahur tu lebih kurang dalam RM840. Berarti sebenarnya RM2.60 je seorang pelajar makan untuk 3 kali makan. Kita masih ada kekosongan 5 hari lagi. Masih lagi kosong semalam saya punya bahagian keuangan sebut kita masih ada lagi kekosongan 5 hari saja lagi. Jadi siapa-siapalah yang nak menyumbang, kita masih mengalu-alukan sebab kita masih ada lagi kekosongan. Jadi boleh, insya-Allah boleh terus berurusan dengan saya lah, seperti mana nombor yang saya sebutkan itulah 019 339 1702. 019 339 1702. Kata Mak Saleh 019 339 1702. Mak Saleh sebut. Okey, wallahu a'lam. Sama-sama kita tutup dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin tusu'a zalamtu zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wal 'asr innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.